Didik TV KPM. Apa pula pembentukan Malaysia dan cabaran ni? Banyak kecabaran yang kita lalui, terutama sekali tokoh-tokoh di masa lampau dulu, Cikgu. Ya, betul. Begitu banyak ya Mira sebenarnya tokoh-tokoh yang banyak memberikan jasa dan sumbangan dalam memastikan pembentukan Malaysia berjalan dengan lancar. Dan terdapat juga cabaran-cabaran yang kita akan pelajari sebentar nanti. Baik, Cikgu. Tadi Cikgu sebutkan tentang tokoh-tokoh. Di hadapan ni saya nampak ada gambar tentang tokoh. Tapi apa yang dimasukkan dengan tokoh tu, Cikgu? Betul Mira, sebelum kita melangkah jauh tentang pembentukan Malaysia, kita perlu mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan tokoh. Dan untuk itu Mira, cikgu suka untuk membuka satu soalan buat anak-anak murid cikgu di dalam talian dan juga yang berada di rumah untuk menjawab soalan yang cikgu akan ajukan. Okay? Soalannya Mira berbunyi, apakah yang dimaksudkan dengan tokoh? Apakah yang dimasukkan dengan tokoh? Siapa nak jawab ni, Cikgu? Saya, Cikgu. Hebat. Silakan. Tokoh bermaksud orang yang terkemuka atau orang kenamaan dalam sesuatu bidang. Betul, Mira. Orang kenamaan ataupun orang yang terkenal dalam satu bidang dan pastinya tokoh ini merupakan orang yang memberi sumbangan terhadap negara. Dan kerana hari ini kita ingin menyambung pembelajaran berkaitan dengan negara kita, Malaysia. Ya. Baik. Dan meneruskan pembelajaran kita hari ini, Mira, kita ada beberapa orang tokoh untuk dipelajari. Okey? Dan antaranya adalah Tunku Abdul Rahman, Putra Al-Haj, Tun Abdul Razak, Tun Muhammad Fuad Stephen, Tun Datu Mustafa Datu Harun, Tan Sri Wong Pauni dan Tun Viti Sambatan. Dan kesemua tokoh-tokoh ini kita akan dapatkan maklumatnya menerusi anak-anak murid kita pada hari ini. Dan untuk pengetahuan Mira, anak-anak murid cikgu di dalam talian sebenarnya telah melaksanakan pembelajaran flip classroom yang mana tokoh-tokoh ini cikgu telah berikan tugasan pada mereka untuk membuat carian maklumat sebelum kelas kita hari ini dijalankan. Wow, baiklah. Pastinya mereka pun sudah bersiap sedia dengan maklumat kan, Cikgu? Ya, betul. Kalau macam tu, kita nak tanya mereka? Boleh, Mira. Okey. Dan cikgu ingin membuka peluang kepada mana-mana murid cikgu untuk memilih. Di hadapan ni Mira, kita ada 6 orang tokoh yang mana yang telah cikgu nyatakan sebentar tadi. Dan setiap tokoh ni kita ada nombor. Sengaja untuk cikgu tak letakkan nama supaya kita nak memastikan betul tak anak murid cikgu dalam talian ni berjaya mendapatkan maklumat berkaitan tokoh yang kita akan pelajari pada hari ini. Ya, baiklah. Siapa yang nak mula untuk pilih nombor yang pertama? Okey, Alia. Alia. Ya, Cikgu. Silakan Alia. Hasil dapatan saya adalah Tunku Abdul Rahman merupakan tokoh penting dalam pembentukan Malaysia kerana yang pertama, beliau merupakan Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu pada ketika itu. Di samping itu, beliaulah yang mengetai perwakilan Persekutuan Tanah Melayu dalam perjanjian Malaysia di London. Baiklah, tapi Mira, kita nak tengok betul tak anak murid kita hari ini benar-benar mengenali tokoh kita pada hari ini. Nombor berapakah tokoh yang dimaksudkan oleh Alia sebentar tadi? Nombor berapa, Alia? Nombor 1, Cikgu. Betul. Nombor Nombor 1 satu merupakan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Yeay, tahniah. Betul, Cikgu? Betul. Okey, untuk kejayaan tersebut, boleh tak kalau Mira bantu cikgu untuk memberikan pingat ganjaran buat Alia? Boleh, Cikgu. Okey, Mira ada satu pingat kita akan tampakkan pada Alia. Tahniah. Hebat. Okey. Baiklah, menjelaskan lebih lanjut berkaitan dengan Tunku Abdul Rahman, murid-murid bolehlah membuat catatan ya, terutamanya murid-murid yang berada di rumah. Baiklah, Tunku Abdul Rahman merupakan orang yang paling penting kerana beliau merupakan pemimpin bagi negara kita dan beliau juga merupakan Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu pada ketika itu. Betul. Dan
beliau juga yang mengetuai Perwakilan Persekutuan Tanah Melayu untuk menandatangani Perjanjian Malaysia yang diadakan di London. Ya. Siti teruskan lagi Mira dengan murid seterusnya. Boleh cikgu minta Amani untuk memilih tokoh manakah yang menjadi pilihan Amani? Silakan Amani. Saya nak tokoh nombor 2. Nombor 2. Baiklah Amani, siapakah tokoh yang dimaksudkan? Tun Abdul Razak. Baik, betul. Tun Abdul Razak. Boleh Amani terangkan dengan lebih lanjut berkaitan dengan Tun Abdul Razak? Timbalan Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu pada ketika itu iaitu Tun Abdul Razak. Beliau juga merupakan pemimpin United Malay UMNO. Selain itu, beliau antara orang penting yang memainkan peranan dalam JAK. Betul. Tepat sekali Mira. Boleh bagi satu pingat untuk Amani. Satu pingat untuk Amani kerana jawapannya yang tepat. Ya. Tanya Amani. Wow. Dan menambah lebih lanjut berkaitan dengan maklumat yang disampaikan oleh Amani sebentar tadi, Tun Abdul Razak merupakan timbalan Perdana Menteri pada ketika itu. Dan beliau juga memainkan peranan penting dalam jawatan kuasa antara kerajaan. Sebagaimana yang telah dipelajari sebelum ini, jawatan kuasa antara kerajaan ini sangat penting kerana jawatan kuasa ini Mira bertujuan untuk merangka perlembagaan Malaysia pada ketika itu. Wow. Besar jasanya kan cikgu? Betul. Baik. Teruskan cikgu. Kita teruskan dengan murid yang lain pula. Cikgu nak pilih Damien. Boleh Damien? Boleh cikgu. Tokoh manakah pilihan Damien hari ini? Saya nak pilih nombor 6 cikgu. Nombor 6. Nombor 6. Baiklah. Damien, siapakah nama tokoh yang bernombor 6 ni Damien? Tun Muhammad Fuad Stephen. Ya, betul. Tun Muhammad Fuad Stephen. Okey, terangkan sedikit berkaitan dengan Tun Muhammad Fuad Stephen. Tun Muhammad Fuad Stephen adalah pemimpin UNKO atau United National Kadazan Organisation dan beliaulah yang terlibat dalam jawatan kuasa setiakawan Malaysia. Betul? Mira, satu lagi pingat untuk Damien pada hari ini. Satu pingat untuk Damien. Baiklah, Damien mana nama dia di sini? Tanya Damien. Hebatnya murid-murid kita pada hari ini cikgu. Semuanya berjaya dapatkan pingat. Silakan cikgu. Okey, betul tu Mira. Dan menambah sedikit berkaitan dengan Tun Muhammad Fuad Stephen. Beliau ni merupakan pemimpin juga Mira. Dan beliau ini adalah pemimpin bagi United National Kadazan Organisation ataupun UNKO dan beliaulah yang mencadangkan penubuhan Jawatan Kuasa Setiakawan Malaysia atau JSKM yang mana bertindak sebagai orang yang penting dalam memberi penjelasan tentang pembentukan Malaysia. Baiklah, itu bagi tokoh kita yang ketiga. Seterusnya cikgu, kita masih ada lagi berapa lagi? Kita masih ada lagi tiga tokoh lagi yang belum disebut oleh murid-murid. Silakan. Baiklah, murid seterusnya cikgu pilih Izlan. Saya pilih tokoh nombor 5 cikgu. Nombor 5. Nombor 5. Siapakah dia Izlan? Tun Datuk Mustafa Datuk Harun. Betul. Betul Mira? Dan penerangan berkaitan beliau Izlan? Beliau merupakan pemimpin United Sabah Organisation ataupun USNO. Beliaulah yang memberi penjelasan tentang pembentukan Malaysia pada penduduk Sabah. Betul. Tun Datuk Mustafa Datuk Harun. Tepat sekali orangnya dan penjelasannya juga tepat. Satu pingat lagi untuk Izlan. Satu pingat untuk Izlan. Izlan di sini. Tanya Izlan. Baiklah, menjelaskan lagi Mira berkaitan dengan Tun Datuk Mustafa Datuk Harun. Beliau merupakan pemimpin United Sabah National Organisation ataupun USNO dan beliaulah antara orang yang bertindak memberikan penjelasan bagi pembentukan Malaysia kepada penduduk di Sabah. Baiklah. Mira, kita teruskan lagi dengan tokoh seterusnya. Baik. Kita minta anak murid cikgu yang berada dalam talian, Diana. Silakan Diana.
Saya pilih nombor 4. Nombor empat. 4. Okey, siapakah tokoh tersebut Diana? Tan Sri Wong Pao Ni. Betul? Tepat Mira? Jawapannya adalah Tan Sri Wong Pao Ni. Baiklah, apakah maklumat yang telah Diana perolehi berkaitan dengan Tan Sri Wong Pao Ni? Tan Sri Wong Pao Ni ialah pemimpin MCA atau Malayan Chinese Association. Beliau tokoh penting dalam Suruhanjaya Kobot. Betul? Jawapan yang telah diberikan oleh Diana tepat sekali Mira. Satu lagi pingat untuk Diana. Satu pingat kemenangan untuk Diana. Hebat. Baiklah, adik-adik yang berada di anak murid cikgu yang berada di rumah, tokoh yang telah diterangkan oleh Diana tadi ialah Tan Sri Wong Pao Ni dan beliau merupakan pemimpin bagi Malaysian Chinese Association ataupun MCA dan beliau juga mewakili Persekutuan Tanah Melayu dalam Suruhanjaya Kobot. Okey, seterusnya siapakah yang akan membuat pilihan? Tinggal satu lagi Mira, iaitu adik Aisyah. Silakan Aisyah. Saya pilih nombor 3. Siapakah dia Aisyah? Tun Viti Sambatan. Baiklah, penerangan berkaitan dengan Tun Viti Sambatan. Tun Viti Sambatan adalah pemimpin MIC, Malayan Indian Congress. Beliau terlibat dalam meneliti draft laporan Suruhanjaya Kobot. Betul, Mira? Satu pingat untuk Aisyah. Tanya Aisyah. Betul jawapan Aisyah. Baik, boleh cikgu terangkan cikgu? Baiklah, Tun Viti Sambatan ni seperti yang telah diterangkan oleh Aisyah merupakan seorang pemimpin bagi MIC ataupun lebih dikenali sebagai Malayan Indian Congress dan beliau ni lah bertindak untuk meneliti draft daripada laporan Suruhanjaya Kobot. Ini penting ya Mira supaya kita dapat memastikan proses perjalanan pembentukan Malaysia berjalan dengan lancar. Ya, baiklah cikgu. Saya kira selesai cikgu aktiviti tentang tokoh kita pada hari ini. Betul. Tadi kita dah mempelajari berkaitan dengan tokoh-tokoh yang terlibat dalam proses pembentukan Malaysia dan seterusnya Mira kita akan menyambung pembelajaran kita berkaitan dengan negeri-negeri yang terlibat. Ya. Dan untuk itu Mira, cikgu nak pilih seorang murid yang akan menerangkan tentang negeri-negeri yang terlibat kerana negeri-negeri penting kerana proses penyatuan ini membentuk negara Malaysia yang merdeka sehingga ke hari ini. Ya. Baiklah, untuk itu cikgu minta Izlan. Izlan. Silakan Izlan. Izinkan saya menerangkan berkaitan pembentukan Malaysia yang melibatkan Persekutuan Tanah Melayu yang terdiri daripada Pahang, Terengganu, Kedah, Johor, Negeri Sembilan, Kelantan, Selangor, Perak, Perlis, Pulau Pinang dan Melaka. Betul Mira? Itu merupakan negeri-negeri yang terlibat dalam proses pembentukan Malaysia. Kita bagi satu lagi mata untuk Izlan. Satu lagi pingat untuk Izlan. Tanya. Dan untuk pengetahuan anak murid cikgu yang berada dalam talian dan juga di rumah serta Mira juga, Ya, cikgu. negeri-negeri tadi merupakan sebuah gabungan negeri yang kita panggil dia sebagai Persekutuan Tanah Melayu yang kini lebih dikenali sebagai Semenanjung Malaysia. Jadi cikgu ada puzzle pembentukan Malaysia, kita akan lekatkan dan tampal Persekutuan Tanah Melayu di dalam peta pembentukan Malaysia. Wow. Ini dia. Yang sekarang lebih dipanggil atau digelar Semenanjung Malaysia kan cikgu? Betul tu Okey. Mira. Silakan. Baiklah, seterusnya siapa lagi? Sebab peta kita, puzzle kita masih lagi belum lengkap ya Mira. Betul. Jadi untuk itu cikgu nak tanya Alia. Saya ingin mencuba cikgu. Boleh Alia? Berdasarkan penerangan cikgu tadi, Sabah dan Sarawak merupakan antara negeri yang terlibat dalam pembentukan Malaysia. Betul? Sabah dan Sarawak Mira sebenarnya terlibat dalam pembentukan Malaysia. Jadi kita ada Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Cikgu lekatkan kembali peta Sabah dan juga Sarawak. Okey. Baiklah. Jadi bagaimana dengan jawapan Alia cikgu? Tepat cikgu? Betul. Kita bagi Alia pingat untuk hari ini. Pingat untuk Alia. Tanya juga diucapkan untuk Alia. Baik, sedikit penjelasan daripada cikgu. Baiklah, Persekutuan Tanah Melayu ni
merupakan gabungan bersama dengan Sabah dan Sarawak. Dan kita ada sebenarnya tidak lengkap lagi ni Mira, Ya, cikgu. kerana kita ada satu lagi negeri yang terlibat dalam proses pembentukan Malaysia. Dan cikgu nak memastikan betul tak anak murid cikgu pada hari ini benar-benar membuat pencarian maklumat. Dan untuk cikgu nak cuba buka kepada Amani. Amani. Amani? Negeri yang terlibat dalam pembentukan Malaysia adalah Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak serta Singapura, cikgu. Betul. Satu mata untuk Amani. Satu mata untuk Amani. Wah, Singapura pun ada, cikgu. Ya, semasa proses pembentukan Malaysia, Singapura juga terlibat dalam proses pembentukan Malaysia. Dan untuk itu melengkapkan peta pembentukan Malaysia, cikgu akan menampal peta bagi negeri negeri Singapura. Di situ. Jadi Baiklah. secara rumusannya Mira, lengkaplah sudah negeri-negeri yang terlibat dalam proses pembentukan Malaysia dan cikgu dapat rumuskan bahawa negeri yang terlibat adalah Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak dan akhir sekali Singapura. Wow, lengkap peta pembentukan Malaysia kita. Tahniah murid-murid yang berjaya jawab dengan jawapan yang betul. Baik cikgu, saya ada satu soalan lah nak tanya pada cikgu. Ya. Bila kita tengok peta bagi pembentukan Malaysia ni kan cikgu, apa sebenarnya kunci utama kejayaan dalam pembentukan Malaysia ni cikgu? Betul. Dalam sesuatu perkara, pastinya ada kunci utama yang memastikan pembentukan Malaysia itu berjalan dengan lancar. Dan bagi memastikan pembentukan ini berjalan dengan lancar, Mira, sebenarnya adalah permuafakatan dan bersatu hati rakyat pada masa itu bagi memastikan pembentukan Malaysia berjalan dengan lancar. Dan sedikit maklumat untuk Mira dan juga anak murid cikgu yang berada dalam talian dan juga di rumah. Proses pembentukan Malaysia ini telah terkandung dalam dokumen Pemasyuran Malaysia yang mana kesemua negeri-negeri yang kita pelajari pada hari ini juga terkandung di dalam dokumen ini. Dan segala maklumat dalam mata pelajaran sejarah memerlukan sesuatu untuk membuktikan bahawa perkara tersebut benar-benar berlaku. Dan Mira, Cikgu? dokumen ini boleh didapati di Arsip Negara. Wow, itu dah cukup jelas penjelasan cikgu untuk hari ini bagaimana pembentukan Malaysia dan cabarannya serta tokoh-tokoh yang banyak memberi jasa dalam pembentukan Malaysia. Didik TV KPM